Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tengah okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang semua. Semoga sihatlah hendaknya. Lah ni pukul 10 noh. Malam ni kita ada jual buku bang. Ada benda putih kat jari saya pergi cat rumah. Baru balik cat rumah lah, tengah duk pindah rumah. Okey. So siapa yang follow saya dekat TikTok saya Muhammad Aiman bin Roslan. Saya ada up satu video lah respon kepada isu kampung baru yang sedang hangat diperkatakan lah. Tengok makin lama makin membuak-buak lah isu kampung baru ni. Okey, so tentang pasal kampung baru ni saya dah respon dalam video tu. Dia nak viral ke tak viral ke, jadi apa pun jadi tak kisahlah. Yang penting saya dah cakap, dah bersuara. Dan saya daripada hasil video tu saya telah dijemput oleh NGO. Saya tak tahu NGO ke apa, tapi dia tulis nasionalis, menjemput saya untuk satu program himpunan lah pada 17-18 Februari ni, bertempat di KL, untuk cakap tentang isu kampung baru ni lah. Okay, so respon yang sangat laju dan pantas. Nanti saya akan share pada tuan-tuan surat jemputan tu lah. Takutlah kata saya mohong ke apa kan. Tapi saya sudah pun dijemput lah oleh mereka. InsyaAllah kalau ada kelapangan masa, saya akan pergi lah hari Sabtu 17 bulan. Lagi beberapa hari daripada sekarang lah. Mungkin mereka nak buat satu sidang perhimpunan untuk berbicara tentang isu kampung baru ni lah. Okey, yang mana dekat TikTok tu jangan lupa tolong tag biar dekat Facebook, tolong juga like, share apa semua lah. Okey, so lepas daripada video tu saya dapat beberapa respon yang nak tahu pasal kongsi gelap dan sebagainya. Saya pernah share lah video ni dalam YouTube saya beberapa minggu yang lalu berkenaan dengan isu kongsi gelap yang telah duduk dalam negara kita ni. Isu kongsi gelap ni dah lama, bukan dekat hari ni, tapi ia wujud tahun 1900 lagi. Malah lebih awal lagi lah kalau di negara China ni. Sejak wujudnya dinasti-dinasti China, kongsi gelap ni telah menjadi duri dalam daging lah bagi mana-mana dinasti dalam kerajaan China. Ni tuan-tuan boleh baca banyak buku berkenaan dengan kongsi gelap, tetapi dia indirect, maknanya tidak secara langsung. Cerita berkenaan dengan kongsi gelap ni basically dia ditulis secara tidak langsung dan penglibatan mereka itu seolah-olah tidak jelas, khususnya dalam sejarah Malaysia. Okey, kepada yang baru duk join saya dalam TikTok, dalam Facebook, saya Muhammad Aiman bin Roslan. Saya seorang pelajar dalam bidang sejarah. Saya sedang sedang dalam bidang master lah. Saya tengah buat master di UUM dalam bidang sejarah, dan saya ada dua minat dalam mengkaji sejarah di Malaysia, khusus iaitunya sejarah kaum Cina dan sejarah orang Musuh ataupun sejarah Kedah lah. So apa saja berkenaan dengan dua topik ni saya akan cepat-cepat respon dan saya akan cepat-cepat beri pandangan saya. Sebab bukanlah nak kata saya bijak pandai, tapi saya merasakan bahawa selain daripada orang Cina yang menulis tentang sejarah Cina, saya selain daripada orang tak ada lagi orang Melayu yang tulis pasal sejarah Cina. Kalau tentang masyarakat India banyak, kita ada Dr. Azharuddin Makdali daripada UM. Yang tulis Cina ni ada seorang Dr. Samsul. Tapi dia tulis tentang pensejarahan, bukan pensejarahan Cina, dia tulis pasal ancient China. Dia daripada UKM, tak tahu sekarang ni dia dah pergi mana. Okay, so selepas daripada tu tak ada orang Melayu yang menulis tentang sejarah Cina. So saya berani claim lah saya adalah orang yang menulis tentang sejarah Cina. So ini buku dia yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan, khususnya yang ada kat TikTok. Tuan-tuan boleh tekan ambil kuning, ada harga diskaun. Harga buku dia RM40, tapi kita dah bagi diskaun tinggal RM34 lah. So terpulang pada tuan-tuan, kalau nak jimat murah lagi, nak dapat harga pukul, harga empuk, harga hentak meja, tuan-tuan boleh pergi dekat Facebook. Kalau nak harga diskaun, nak cepat, nak beli dengan saya kena post cepat-cepat, adalah di TikTok. TikTok ni saya tak boleh lambat. 2 hari 3 hari saya dah kena post. Yang ni ambil masa sikit lah dekat Facebook sebab kita nak kumpul order dan sebagainya. Okey, dan lagi satu, ini adalah buku saya iaitu Perang Kedah Siam yang
melibatkan Hasan dan Gihin lah. Seperti mana yang ada orang nak komen apa semua macam Meta, Elzone, Distro ni komen. Inilah dua buku yang menceritakan tentang sejarah keterlibatan kaum Cina di Malaysia ni. Okey. So yang mana ada dekat TikTok, tap-tap lah no, tolong tap-tap. Kat saya terima kasih banyak-banyak yang tolong tap. Yang mana ada dekat Facebook, terima kasih banyak-banyak kerana setia dan sentiasa menanti-nantikan live pada malam ni lah. Dan tuan-tuan, sekiranya ada persoalan atau apa-apa saja yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey. Kita tak beritahu harga buku lagi no. Okey, harga buku ni kalau tuan-tuan beli dekat TikTok, dia ada harga diskaun. Yang ni RM42.5. Dah diskaun dah tu, harga asal RM50. Yang ni RM40, so diskaun tinggal jadi RM34 lah. So kalau beli dua, ni khas untuk yang beli di TikTok lah. Kalau beli dua, kita bagi stiker Faham Musik, stiker kereta. Ni khas yang beli di TikTok. Terpulang pada tuan-tuan nak beli kat mana. So dua buku tu harga dia 42 campur 36 berapa? RM78. Daripada 90 kita diskaun RM12. Tuan-tuan akan dapat dua buku dan satu stiker percuma. Okey, tapi yang beli dekat Facebook, kita bagi harga dua buku ni RM70 saja. No, RM70 saja. Nak stiker tak? Kalau nak stiker, komen stiker. Tapi macam tak adil lah. Sebab harga dah murah kan. Tu saya kata kalau tuan-tuan beli dekat Facebook, harga memang pukul mati terus. Rempuk meja, hentak kepala apa semua lah kalau beli di Facebook. TikTok saya tak boleh nak setting, saya tak ada nak setting. Saya duk kalut dengan pindah rumah kat barang dan sebagainya. Cuma saya nak respon pada isu yang dilontarkan lah dalam TikTok beberapa hari, dalam seminggu dua ni lah. Okay, so ni buku saya yang mana dah beli, dah baca. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan adalah antara orang daripada 300 orang kat Malaysia ni yang ada buku ni. Saya tak dapat nak terbitkan buku ni semula kerana karya ini saya serahkan kepada Perpustakaan Awam Negeri Pahang. So copyright adalah milik mereka. So kalau tuan-tuan nak buku ni, pergilah PM mereka, minta mereka print. Ini kajian saya berkenaan dengan kampung baru di Pahang. Sebenarnya ada banyak lagi kampung baru. Ada 600 kampung baru di seluruh Malaysia. Dan sebahagian besar daripada kampung-kampung baru ini sudah pun mendapat geran tanah. Geran tanah ini bukan dibagi oleh orang lain, tapi kerajaan yang dipimpin oleh orang Melayu selama 68 tahun. Tiba-tiba bila komen kata nak buat kampung baru ni sebagai tapak warisan UNESCO, orang Melayu cuba bangun nak marah. Orang politik pun tunggang isu ni. Itu yang saya panas sangat tu. Nasib baiklah, saya bernasib baik kerana Allah Ta'ala pilih saya untuk kaji. Barulah saya faham tentang isu kampung baru ni. Okey. So, apa yang menjadi persoalan ialah lagi satu. Setiap tahun dapat peruntukan 25 juta dalam belanjawan negara. Ni isu kampung baru. Dapat 25 juta setiap tahun dalam belanjawan negara. Ni saya live tontok ni dekat TikTok, dekat Facebook. So, mata saya kiri kanan lah. Okey. Selangor memajakkan Pulau Pinang, Selangor memajakkan Kuala Lumpur dengan nilai 25 juta. Sarawak memajakkan Labuan dengan nilai 26 juta. Kedah pajak Pulau Pinang 10 juta. Tapi kampung baru tak dipajak, dibagi kampung baru tu secara percuma, dibagi geran tanah secara percuma, tak dibuat apa-apa, maknanya tidak ada pelibatan siapa-siapa, tiba-tiba dapat 25 juta setiap tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Hang pajak negeri, hang cuma dapat 25 juta. Hang tak pajak apa-apa ni. Hang siap bagi geran tanah. Hang bagi geran tanah kepada kampung-kampung baru ni. Tiba-tiba hang dah dapat tanah. Hang dapat bantuan pula 25 juta. Adakah ini imbalan kepada Felda? Yang ni kena kaji lagi. Tuan-tuan. Adakah kampung baru ini dibagi bantuan dan peruntukan adalah sebagai imbalan dalam kontrak sosial yang tak pernah disebut orang. Kata kontrak sosial ni sebenarnya tak wujud pun. Tetapi adakah ini imbalan kepada perjanjian yang dibuat di antara UMNO dengan MCA pada tahun 1952 menurut buku ini. Saya bukan sembang tak ada barang bang. Saya bukan sembang nak kerja orang. Saya sembang ada barang. Ini buku yang saya rujuk dan buku ini menceritakan segala-galanya. Ini buku ni. Buku ni Okey, so buku ni tajuk dia Chinese Politics in Malaysia, A History of the Malaysian Chinese Association ataupun MCA. Dalam buku ni cerita semua.
Malam ni saya semangat, bukan semangat siapa, malam sedih no. Malam ni kita semangat. Semangat pasal panas. Pasal panas dengan boleh tak saya sebut perkataan tu? Boleh lah kot no, dengan izin tuan-tuan semua no. Dengan izin tuan-tuan yang arif, lagi bijaksana, dengan izin tuan-tuan, saya panas pasal ada pemimpin-pemimpin Melayu yang bodoh. Yang selama hari ni hampa hidup atas muka bumi Malaysia ni selama puluh-puluh tahun. Selama ni hampa kaya raya atas hampa menunggang bangsa, hampa dengar sendiri peruntukan belanjawan kerajaan selama setiap tahun. RMK ke-14 dah kita ni. Dalam setiap RMK tu diberi 25 juta. Mana pi semua orang-orang yang duk sembang pasal ketuanan Melayu selama hari ni. Tiba-tiba bila ngah komen cakap isu tu, pakat nak jadi hero semua. Ni semua. Tu saya nak maki dah ni. Boleh tak hampa jangan umur orang? Hidup ni kalau umur orang ni bukan nak senang mana pun. Ni buku dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah saya ke kerana saya menggunakan kata-kata yang kesat ni, saya minta maaf. Tapi saya ni penat dah ni. Saya tahan marah. Saya jadi terlampau tahan marah. Saya jadi letih, penat. Saya geram lama dah. Tuan-tuan, saya duk tulis buku ni tuan-tuan tahun 2016 tuan-tuan. Betapa susah payahnya saya nak promote buku ni. Sambil-sambil cerita ni memang saya nak jual buku. Betapa susah payahnya saya tulis buku-buku ni tuan-tuan. Nak bagi kepada orang Melayu supaya baca. Berapa ramai pemimpin Melayu yang saya jumpa, saya bagi buku ni mata-mata untuk mereka baca. Memanglah orang kata, tu nak buat marketing lah apa. Marketing pun marketing lah, tak kisahlah tuan-tuan nak kata apa. Tapi tujuan saya adalah menulis buku-buku sejarah macam ni. Walaupun saya ni tak ada PhD, tak ada doktor. Tujuan saya adalah untuk menyedarkan bangsa kita. Tak kira orang kata hang tunggang bangsa pula. Tak. Hang kena tunggang lama dah. Hang kena tunggang dengan bangsa. Hang kena tunggang dah lama dah. Hang kena tunggang. Kalau betul-betul hang tak kena tunggang, orang Melayu ni akan hidup senang. Allah Ta'ala bagi kita tanah ni macam-macam. Layak entah untuk dimaki. Betul? Allah Ta'ala bagi dah kita macam-macam. Kita ada segala-gala sumber. Macam-macam dah kita ada. Macam-macam sumber kita ada. Tapi pasal apa kita tak kaya? Kita ada minyak, kita ada biji timah, kita ada emas, kita ada kayu balak, kita ada apa yang orang lain tak ada. Tapi rakyat tetap miskin. Kalau hampa nak kata saya tunggang, hampa kena tunggang lama dah, termasuklah saya sendiri. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya seorang. Saya seorang. Jadi saya hanya boleh bercerita saja. Malam ni penat tau. Geram pasal bodoh. Pasal hang bila hang jadikan sentimen isu ni sebagai isu politik, bagi saya memang orang kata baru lah. Minta maaf lah saya cakap dengan izin tuan-tuan semua. Saya cakap malam ni macam cakap kasar lah. Saya minta maaf. Bukan saya nak maki siapa-siapa, tapi saya geram. Saya tak setuju siapa-siapa, tapi kalau siapa tak rasa, minta maaf. Saya tak minta maaf lah. Siapa-siapa tak rasa lah, terutamanya orang-orang politik. Hampa nak kata apa tu, hampa pasal. Tapi hampa semua memang bodoh dan baru. Kalau tak pasal hampa, dah lama orang Melayu ni senang. Tak gaduh mengemis di bumi sendiri, tak gaduh merempat di bumi sendiri. Lepas tu hampa tunggang ke orang bangsa Melayu. Lepas tu bila hampa tak suka, hampa kata orang Melayu malah. Isu kampung baru Cina tu, ya isu kampung baru yang berkait dengan UNESCO. Betul ada masa kita kena kerah. Memanglah politik ni dah habis. Memanglah kita kena lawan dah isu ni naik pasal mereka ada kuasa. Ni pok-pok tu ada kuasa. Kita kena lawan, nak tak nak kita kena lawan. Tapi larat ke tuan-tuan, bila kita mengundi tiap-tiap kali tuan-tuan, kita mengharapkan satu perubahan drastik, khususnya kepada bangsa kita. Tetapi apa yang kita dapat tu sebaliknya. Letih lagu ni tuan-tuan. Letih, penat. Hampa tak penat ke? Pagi makan pagi, petang makan petang. Beras naik, hampa tak boleh nak buat apa. Gula naik, tak boleh buat apa. Minyak naik, tak marah lagu tu saja. Kelaklah teori macam-macam. Lalah hanya sopa pai mulut saya lah. Malam ni memang saya kira nak maki orang. Kelak teori minyak macam ni, kelak macam tu. Pupak. Lalah puk kena juga atas kepala kita. Ya hang duk parti sana, hang maki kawan ni. Hang duk parti ni, hang maki kawan tu. Lalah semua kena bodoh. Hampa tak berasa ke? Pelik sungguh lah bangsa kita ni.
Hampa tak berasa ke? Hampa tak rasa penat ke? Ha? Beras sebagai contohnya, beras. Ni sebelum saya nak respon gambar baru ni. Pasal isu beras. Ni kita ni ada bendang. Kita ni ada bendang. Antara 3 negeri yang besar buat bendang ni, Kedah, Selangor, Pahang. Pasal apa kita nak kena makan beras mahal? Pasal apa kita nak kena makan beras mahal? Tu orang fikir, tengok apa renu, tengok ni hak tanam beras ni, tanam beras, hak tanam padi ni, hak buat bendang ni, semua orang Melayu tuan-tuan. Hang takkan jumpa sekok Cina pun yang buat bendang. Hampa meh habaq kat saya. Ni meh bisik, meh azan kat telinga saya ni, bagi tahu kata ada Cina yang pergi buat bendang. Hampa habaq meh kat saya. Hampa nak marah saya malam ni, hampa marah. Ikut suka hampa. Tapi saya dah lama sabar lah. Saya bukan bercerita sembang kari, sembang kosong pergi murung orang kata. Ni saya tulis buku tuan-tuan. Saya tulis buku tuan-tuan. Ni saya tulis ni nak bagi hampa sedap. Hari-hari saya gemak buku, promote bagi kat hampa, suruh hampa baca. Bila hampa tak baca buku, hampa tak ada ilmu, hampa kena murung. Hampa nak kata saya promote buku, ya memang saya nak promote buku. Hampa nak kata saya jual buku, ya memang saya jual buku. Ni hasil titik peluh saya ni. Berapa tahun saya tulis buku ni semua ni. 1 tahun, 1 buku makan 3-4 tahun. Saya buat kerja ni tahun 2016. Lah ni 2024, dekat 10 tahun dah saya buat kerja ni. Hampa nak kata apa, hampa kata lah. Beras tu kita yang buat, kita yang tanam, lelah kita yang makan beras mahal. Ya Allah. Tu baru cerita beras. Cerita pasal minyak. Minyak ni kita ada Petronas, tapi kita juga isi minyak mahal. Orang kata negara tu nak ada subsidi lah. Hang tengoklah KDNK negara mereka, pendapatan per kapita mereka berapa, rakyat dia gaji berapa. Patut padan lah. Malam ni masih panas, saya minta maaf siapa yang tiba-tiba main tengok dekat TikTok, dia tak pernah kenal saya. Saya Muhammad Aiman Ruslan, saya seorang pelajar sejarah. Saya juga duk jual buku sejarah. Saya paling aktif dekat Facebook. Page saya Muhammad Aiman Ruslan, nama sama. Gula pun ada premium. Hak tu pun gula. Ni dulu saya ni orang Bukit Keritam ada tak? Sebelah Cupin Perlis tu. Ni ada kawan saya Aiman orang Perlis. Dulu gula Cupin. Saya ingat lagi kecil-kecil gula Cupin. Rumah tok saya, mak saya orang Perak. Kecil-kecil dululah. Depa kan import bawa beras, bawa gula Cupin. Adalah guni cok Cupin tu. Gula Cupin. Depa tok saya duk buat siling. Tahan tikus duk berak. Saya ingat lagi sampai lah. Tiba-tiba 10 tahun yang dulu gula Cupin habis. Depa buat kartel, ambil gula daripada Filipina. Ni Malaysia ni punya banyak tanah. Hang nak tanam tebu punya seksa. Hang nak buat gula sendiri pun seksa. Apa yang susah sangat? Apa yang susah sangat hang nak buat tebu sendiri? Ni di Kedah ni, dulu sejarah dia, tanam lada paling besar di alam Melayu. Beras paling banyak di Kedah. Sejarah, kalau nak cerita sejarah beras ni, saya boleh cerita daripada zaman Tok Nadok. Daripada zaman kita semua ni duduk di Luh Mahfuz. Jasad pun Allah Ta'ala tak buat lagi. Nak cerita bagi apa, alang-alang nak sembang murung, jom kita sembang murung malam. Saya boleh cerita sejarah beras di Kedah ni. Mai ikut mana. Paling awal rekod tentang beras ni, gula ni baru lagi. Gula tahun 1900. Tapi cerita pasal beras ni, daripada zaman tahun 1700 ni. Zaman Melaka lagi dah ada dah. Dicatatkan oleh ahli-ahli sejarah yang mengkaji tentang Melaka, menyebut bahawa Kedah mengeksport beras daripada Kedah jual di Melaka. Tahun 1500 tu. Beras. Apa bayang tengok beras Kedah ni. Orang Kedah ni duk tanam, duk buat bendang. Daripada zaman Melaka. 500-600 tahun dulu orang Kedah dah buat bendang. Apa bayang tengok.
Belanda pun kata masa tu Belanda dah dapat Melaka lah. Dah tawan tahun 1670 80 macam tu lah. Dalam rekod Belanda sendiri dia sebut, dia kata kami orang Belanda yang duduk memerintah, duduk di Pulau Sumatera dan Melaka. Nampak bayang, beras tu mereka ambil di Kedah dan mereka bawa bagi kat tentera mereka yang ada di Sumatera dan di Melaka. Ni rekod Belanda. Nampak bayang tengok. Ni beras di Kedah ni. Cerita pasal beras ni zaman Tok Nadok tau. Perancis Selat pun nak ambil Sabang Perai tu pasal apa? Pasal nak beras. Apa ingat saya saja ke dia nak ambil Sabang Perai tu? Yang dia duduk pulung kelepiak gila-gila, ronot pala-pala masuk dalam tanah. Apa ingat saya saja ke dia nak ambil Sabang Perai tu? Pasal dia nak beras. So orang Kedah ni tanam beras ni cukup lah, tanam bendang ni, buat bendang cukup lama dah. Tiba-tiba main zaman kita, noh ambil hang RM40. Nah turun dah noh. Turun tak turun pun semua beras import. Dah, hak kita ni pergi mana? Hak kita ni pergi mana tu? Jangan berfikir tengok. Nak salah siapa? Okey. Sebelum merdeka, sebelum British nak belah, ni dalam buku ni. Bukan dalam buku ni. Yang ni masa saya buat research pasal Kampung Baru. Saya baca dalam rekod. Saya tak ingat tajuk dia Rise apa benda tu saya tak ingat dah, tapi rekod tahun 1952, File Merah. British ni pergi buat sendiri. Saya ni geram ni, pening kepala. Dah naik kepala. Mana yang bayang tahun 52 British dia buat survey. British buat survey seluruh tanah Melayu. Tahun 52 ni zaman curfew tau, zaman darurat. Nak cucu Allah. Apa ni minta kakak? Okay, bye. Ya, ayah tanya orang dah. Tanya orang, okay. Tahun 52 British buat survey. British pergi tanya. Tahun 52 ni zaman darurat. Masa tu isu beras ni jadi masalah. Beras kena jatuh, makanan kena jatuh. Apa tahu pasal kena jatuh? Yalah, dah pasal kena PKP. Yang dia buat benda ni semua orang Melayu. Bila kena PKP, tak nak siapa buat benda. So beras tak gelap. So British pun tanya, pergi buat survey, cari. Buat survey. Dan British buat satu resolusi ataupun buat satu laporan yang diserahkan kepada Perdana Menteri interim, iaitu Tunku Abdul Rahman. Perdana Menteri yang sedang dicalonkan. Bukan Onn Jaafar. Onn Jaafar ni Dato' Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Tapi Tunku Abdul Rahman, laporan ni diberi kepada Tunku Abdul Rahman. Okey. Masa ni Dato' Onn dilantik sebagai Home Minister, Menteri Dalam Negeri. So dibagilah laporan ni. Dalam laporan ni sebut, dia kata janganlah kamu, British kata ni. Salam tak apa. Wah, abang baik. DM Zuan. Okey. Dia kata janganlah kamu bagi sesekali kamu serahkan beras ni, perniagaan beras ni kepada orang Cina. Kalau hampa serah kepada orang Cina, hampa lingkup. Tuan-tuan, tahun 52 British dah habaq dah. Yang set up Bernah ni, lembaga padi negara ni, orang putih. Lepas tu dia set up Bernah tu pun orang putih. Hampa ingat ni pemimpin Melayu kita nak buat ke tu? Tu semua. Panas, kira nak maki orang malam ni. Hampa ingat orang Melayu kita nak buat ke? Pemimpin Melayu kita nak buat ke zaman tu? Mereka tak tahu apa. Tu semua, ya Allah. Mereka tak tahu apa. Orang putih tolong buat bagi. Okey, apa tindakan? Cerita. Okey. So, British dah buat survey apa semua, dan dia pelik. Dia kata pasal apa orang Melayu ni tak mau jadi orang tengah, dan kenapa orang Melayu ni tak mau buka kilang. Dia tak mau jadi distributor. Jadi orang tengah lah. So orang Melayu kata, kami tak mau keluar. Kami tak mau keluar daripada bendang ni. Kalau kami tinggal bendang ni, siapa nak buat bendang kami? Ini adalah pekerjaan keturunan kami.
Ni apa boleh baca lah dalam buku Syed Ahmad apa semua ni, untuk contoh Malaysia orang benang. So, Richard kata pelik, apa tak mau keluar ke daripada zon selesa, zon apa yang susah payah ni. Kami tak mau, kami tak mau. Sampai keluar, tak ada rekod pun Melayu yang boleh jadi distributor macam Cina. So, apa nak salah siapa? Bila ada kesedaran sedikit demi sedikit, orang Melayu mula nak keluar daripada kepompong. Tapi susah, lambat. Jadi payah, dah kena rancung lah. Tiba-tiba ada isu kartel, bekas apa semua tu. Mana nak salah siapa? Pemimpin kita pun salah, tuan-tuan. Saya bukan nak salahkan totally, saya tak salahkan orang yang buat benang. Tapi saya salah juga pemimpin. Saya salah juga mereka. Memang mereka buat salah. Pasal mereka nak tolong. Tolong apa? Kalau nak tolong, buat keluar lama dah mereka tolong kita. Buat macam-macam program. Tak buat apa pun. Bagi tahu-tahu sama mereka saja. Itu satu cerita. Pasal kami lah no. Baba Halim, apa tindakan yang tuan boleh cadangkan berkenaan kampung Cina? Okey, cerita kampung baru Cina ni, apa yang saya boleh cadangkan ialah nak lawan ni, nak tak nak, suka tak suka, hang kena lawan. Sebab kalau hang biar, memang dia akan jadi tapak UNESCO. Tapi saya juga mencadangkan supaya dibuat kajian semula tentang kampung baru ni. Kampung baru yang paling banyak sekarang ni berada di Perak. Sebab tu DAP duk gila babi punya, duk isu tanah ni, yang tanah 999 tahun tu. Setiap tahun dia bawa ni, tiap-tiap kali PRU dia bawa isu ni. 999 tahun tu tanah pajakan. Tanah kampung baru ni tanah pajakan 99 tahun. Tetapi pada zaman Barisan Nasional, sebahagian besar 600 kampung baru ni, sebahagian besarnya sudah mendapat geran tanah. Bila dia dapat geran tanah, maknanya tak boleh buat apa dah. Ni zaman BN, zaman Mahathir. Zaman Mahathir yang duk bagi tanah-tanah ni. Tak kisahlah tahu kau tak tahu kau, dia tahu kau dia tak tahu kau, tapi zaman tu zaman dia. Dan 90-an ni paling banyak dia bagi tanah-tanah kepada orang Cina. Tanah kampung baru ni lah. Orang Melayu pun hang tengok orang Melayu nak dapat geran tanah, duk bergaduh boro-boro ni. Punya payah. Bila kerajaan bagi geran tanah, apa kata dia pada so. Ni kalau tak pasal kerajaan yang ada pikir benda tu. Kalau kerana tak ada, kita kan ada. Saya tak mau sebut parti mana. Tapi kepimpinan tu dia bagi geran tanah tu. Dia pun dah sebut, Ustaz Fawaz sebut lah. Ni saya kena sebut nama. Ustaz Fawaz dah sebut dah. Kalau tak bagi geran tanah kepada orang Melayu, lingkup orang Melayu ni. Tak kira apa kata saya suka orang ni pula. Tak, saya prinsip saya betul. Saya kata betul. Saya orang sejarah. Saya orang sejarah. Salah tetap salah. Betul saya kata betul. Hampa nak bangkang saya. Kalau hampa nak bangkang saya, hampa ada pemikiran apa tu, hampa ikut hampa. No? Itu terserah pada tuan-tuan. Tapi saya bercakap atas dasar saya membaca dan saya menyokong kepada kebenaran. Politik dengan sejarah tak boleh duduk sekali. Sejarah menceritakan kebenaran. Politik ni dia memusingkan fakta untuk kepentingan peribadi. Saya tak ada kepentingan apa-apa dalam bidang sejarah. Saya bercakap atas kepentingan bangsa saya. Saya bukan nak famous tuan-tuan, tapi saya kena bercakap pasal saya rasa saya seorang saja yang duk kaji sejarah ni. Saya buat sejarah yang pelik-pelik yang orang tak buat. Sebab apa? Saya nampak isu ni akan naik. Saya nampak isu ni akan akan naik. Dan sungguh ramalan saya tu dia betul. Betul. Ni pengalaman saya sendiri. Saya pergi di sebuah kampung di Damak. Damak ni di Pahang. Ada saya sembang untuk Mulu. Dia kata, "Tok, kampung baru ni dapat geran tu." Dapat. Tak banyak lah. Ada lah 40 keluarga. Ada lah 40 keluarga. Satu keluarga 10 ekor. 40 keluarga. Berapa? 400 ekor. Dia cerita dia dapat geran tanah. Sudah. Samai lah 2 kilo, 2 ekor ke, 3 ekor ke. Tapi cerita dia dapat geran tanah. Cerita ni tahun 90-an. Lah ni tahun 2024. 30 tahun dah. 30 tahun lah kot noh.
Lebih kurang 90, 2000, 40 tahun punya contoh. Tiba-tiba hari ni semua orang Melayu nak pandai, nak duduk di KL, semua nak jadi hero, semua nak maki orang, semua duk tunjuk apa ni salah, ni bodoh, ni baru, ni haram jadah, semua duk tunjuk. Kalau hampa tengok kat TikTok lah, geng-geng pemimpin-pemimpin konon-konon yang memperjuangkan ketuhanan Melayu, bit tak mencarut. Yang selama hari ni yang hampa duduk di Kuala Lumpur tu, takkan hampa tak sedar diri, tak tahu apa. Yang hampa tahu bila sebut sejarah komunis. Kalau Cina tak bunyi, hampa pun sengat. Lepas tu hampa salah ke orang rakyat di bawah ni. Yang miskin duduk kek pagi, makan pagi. Yang mangkit pagi pukul 5 pagi kena pergi motong. Yang setiap masa kena pergi bendang. Yang buat kerja laut, cara kerja laut ada pi naik boat cari nelayan kita ni, ada yang mati tengah laut. Orang macam ni lah hampa duk salah kan. Yang hampa duk selesa dekat sana di Kuala Lumpur, hampa duk baik dengan orang politik. Hampa duk baik dengan orang politik, hampa sembang pasal ketuhanan Melayu. Kapnya aku pula. Rasa nak mencarut sungguh malam ni. Sebab tu saya meluat nak jumpa orang macam ni tuan-tuan. Saya meluat sungguh. Tapi terpaksa juga pi. Mana nak tahu kut pi tu hati dia terbuka. Tapi dalam hati saya memang saya meluat sungguh dengan puak-puak ni. Sembang pasal ketuhanan Melayu. Hang mesej lah puak-puak ni. Saya ada nombor-nombor depa. Kita mesej tanya, cik ni siapa? Jumpa dapat mana nombor saya lah. Tak sembang pasal apa? Saya faham lah. Kita orang mesti kita pun kita pelik. Tapi saya tak pernah lah mesti saya nak orang lain yang pelik-pelik. Saya tak pernah lah nak balas pelik-pelik aku tu. Ni tanya kemah. Tentang lah network banyak, link banyak, orang kaya-kaya. Panas semua malam ni. Cerita pasal kampung baru ni. Hari ni apa nak tunggang isu kampung baru, konon-kononnya apa nak jadi hero. Tu dah lah orang Melayu. Saya nak tanya apa yang pergi pejam pasal kampung baru ni, saya nak tanya apa. Sudah ni jadi apa? Apa tengok isu exit. Jadi apa? Jadi dah exit tu. Di Pulau Pinang Sekolah Militer dan orang Melayu tak disertakan serta penyelesaian menurut Pemurat. Saya sabar lama dah ni MN saya sabar lama dah bang. Saya sabar lama tu. Ni hampa tolong tek-tek Sat. Memang saya malam ni kalau boleh hampa bagilah viral Sat benda ni. Hampa tolonglah Sat. Hampa tolonglah share sama. Ramai aku duk sembang ni. Saya duk dengar, saya duk tengok macam-macam pendapat duk ada lah. Yang paling latest ni saya dengar dia kata takkanlah, saya tak maulah sebut nama, semua dia kata takkanlah depa ni tak tahu sejarah kalau apa semua. Tak, hampa pun tak tahu sejarah sebenarnya. Hampa pun tak tahu sejarah kampung baru ni macam mana. Tak ada buku pun. Tak ada buku yang cerita pasal kampung baru dalam bahasa Inggeris. Buku pasal kampung baru ni semua orang Cina tulis. Yang paling latest terbitan SIRD ataupun Gerak Budaya, Debat Wire. Saya beli buku tu. Nah, RM60 saya beli buku tu. Memang bahaya gila babi memang bahaya gila. Dia kata orang Melayu tak adil. Orang Melayu duduk dalam keadaan sesar masa darurat. Mereka duduk dalam kem tahanan. Kem tahanan. Akulah. Hai. Duduk dalam kem tahanan kepala otak. Apa ni? Saya duk buat research ni 3 tahun ni. Saya pakai semua primer tuan-tuan. Rekod-rekod British saya pakai. Laporan-laporan British. Duduk dalam kem tahanan kepala otak. Apa? Dalam kem hang duduk tu, hang ada api, hang ada dapat ayam, hang dapat dewan, hang dapat sekolah, hang dapat jalan raya, hang boleh buat market lagi. Pasal tadi tu. Saya duduk kampung baru tuan-tuan, 5 tahun. Bapak saya polis. Saya tahu macam mana suasana kampung baru. Hang tak payah sembang dengan aku. Hang tak payah nak jadi hero dengan aku. Kalau depan saya tak usah sembang. Saya duduk kampung baru Bagan Samok, Kedah Darul Aman. Ni orang kampung baru. Bapak saya polis. Ni hampa tak sembang dengan saya pasal isu kampung baru, hampa nak jadi hero lah apa semua. Hampa tak biasa duduk. Ni yang duduk. Saya kawan dengan Cina, saya sekolah dengan Cina. Saya naik bas dengan Cina. Saya tahu macam mana isu kampung baru.
Saya nak marah DP, saya nak marah Cina. Saya tak marah secara keseluruhannya, saya tak marah. Pasal ikut mana pun dia akan perjuangkan untuk bangsa dia. Tapi yang hang ni, pemimpin Melayu ni, pasal apa selama hari ni mereka duduk di situ, hang siap bagi duit kat mereka, hang siap bagi gerai tanah. Itu persoalan dia. Itu persoalan dia. Tiba-tiba hampa nak divert isu ni, hampa nak letak. Lepas tu hampa katik DAP. Hampa katik sampai mampus. Tapi apa dia penyelesaian hampa nak buat dari isu kampung baru ni? Saya duduk kampung baru. Ni cerita saya Penang. Saya besar di sana, Bandar Baru. Kami duduk sepadan 3 negeri, Perak, Kedah, Pulau Pinang. Saya mampus daripada buntak tu. Siapa orang Bandar Baru dalam ni, orang buntak dalam ni, mesti tahu pasal raya Wata. Tu, rombok kecil. Jam, menara jam di Pak Buntak. Sungai Kerian tu, cerita pasal feri di Karam. Saya sekolah menengah kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Itu sekolah saya. Kenapa tak payah sembang pasal nak perjuangkan bangsa keturunan Melayu? Kepala, faham aku. Sabak lah aku. Hampa tolong tak doa saya bagi saya sabak malam ni. Letak saya mencarut malam ni. Orang yang tak tahu apa, hampa nampak one side story lah. Hampa kata Cina salah lah. Orang macam saya yang kaji sejarah. Saya tahu benda apa. Dalam buku Bak Waya tu, ataupun mana-mana buku yang menceritakan tentang kampung baru daripada pandangan Cina, dia akan kata pemimpin masa tu iaitu British telah membuat kem-kem tahanan di mana mereka telah dikawal rapi oleh polis dan tentera. Okey, dan kampung mereka tu dibuat pagar kawat duri. Bagi mereka itu adalah concentration camp ataupun kem tahanan. Bagi mereka. Tapi mereka ni tu orang kata bangsa tak sedar diuntung. Hang tahu tak, tahun 50 ni, zaman Bukit Kepong tu. Bukit Kepong tu, apa tengok filem Bukit Kepong tu. Bukit Kepong tu, dia pasang lampu pelita minyak tanah. Saja tu duk pasang. Tik. Tapi hampa perasan ada lampu spotlight tu. Tu ada karan. Tapi kampung baru ni, semua majoritinya dah ada karan. Dah ada pipe. Hampa boleh baca dalam laporan BRICS. Hampa boleh baca dalam kertas putih BRICS. Hampa boleh baca dalam biografi BRICS. Herald BRICS. Hampa boleh baca. Dia kata dia dah pergi buat inspection. Dalam cerita yang saya duk baca macam-macam buku pasal komunis ni, orang putih cukup takut dengan BRICS ni. Dan pegawai-pegawai British ni takut dengan BRICS. Pasal BRICS ni sangat strict. Dan dia adalah orang yang ada pengalaman dalam buat penempatan semula orang-orang Yahudi. BRICS tu. Sampai ingat dia kecil anak bodoh tak tipa ke? Tahun 50-an, kampung baru ni dah ada paip ayak, apa tahu tak? Paip pili tu. Hang buka pili ayak tu. Tahun 50. Orang Melayu tahun 50 tu mandi sungai. Berak dalam sungai. Mandi telaga. Ada hak moden sikit tu, hak pam tu. Hak pam macam belah Afrika apa tengok lah ni. Duk pam ayak tu. Pam manual. Tu kampung Melayu kan. Kampung Cina ni dah ada elektrik dan pili ayak. Bukan dia nak mumpung saya muhum nak buat apa. Bukan boleh duit. Tak boleh duit pun. Dah ada elektrik. Tahun 50-an baru, kalau kita cerita pasal pendidikan, tahun 50-an tak ada lagi sekolah kebangsaan tau. Belum wujud lagi sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan hanya wujud lepas merdeka. Cina dah ada sekolah. Orang Melayu, mereka sekolah persendirian. Orang Melayu pergi sekolah agama, pondok-pondok. Mereka minta supaya diwujudkan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Dan perkara itu dipersetujui tahun 56. Sebab itu hampirlah mana-mana kampung baru pun, ada 600 kampung baru, ada 600 sekolah rendah. Sebab mereka kata, buat apa nak pergi buat sekolah kebangsaan? Kami kat sini majoriti Cina. Kami nak mengekalkan tradisi dan budaya kami dan bahasa kami. Betul hang duk marah. Betul mereka pun bawa isu.
Oh, sekolah kena dihapuskan, Dozong kena dihapuskan, Jiaozong kena dihapuskan. Alah jadi apa? Tak jadi apa pun. Tak jadi apa pun lah kali. Hang duk serupa ayam bertelur sebiji rius kampung. Sudahnya tak jadi apa. Cakap nak nampak hang jadi fighter lah. Oh, kalau isu-isu bangsa, ni orang yang selesai untuk berjuang. Oh, inilah orang yang selalu bercakap pasal isu bangsa. Selesai dah isu tu? Tak selesai pun. So, apa yang berjuang? Orang berjuang ni nak bagi selesai sampai habis. Apa duk kena murung tu lah. Kesian. Kesian kat diri sendiri. Ni tolong kesian kat diri sama lah. Jangan duk taksub sangat dengan politik. Jangan duk taksub sangat dengan perjuangan konon-konon nasionalisme lah, apa jadah semua tu. Tak payah. Ni, hampa pergi ambil buku, hampa pergi baca. Tambah ilmu ni masuk dalam kepala. Supaya tak kena bohong. Sebab tu Machiavelli kata, kalau nak bodohkan bangsa ni, jangan bagi dia sekolah. Jangan bagi dia pendidikan yang banyak. Pasal bila dia mendapat pendidikan yang banyak, dia akan melawan pemimpin. Machiavelli sebutlah dalam The Prince. Sebab tu sekolah rendah, sekolah kita ni daif. Sebab tu sekolah Melayu ni daif. Sebab mereka tak mau bagi ni kita semua ni, hampa ni, jadi pandai. Bila hampa pandai, hampa jadi macam aku ni. Hampa akan lawan mereka. Hampa akan cakap benda yang betul. Benda tu yang mereka takut. Benda ni yang mereka tak mau, orang politik tak mau. Lepas tu, lepas tunggang lah hampa. Tu cerita dia. Sebab tu orang yang bercakap tentang kebenaran handuk tak lama. Ni kalau viral video ni, aku tak tahulah siap-siap pemain rumah tanya. Hanya nak contoh kan. Saya bukan nak menganjurkan apa-apa. Nak suruh hampa pergi riot ke, nak suruh hampa musuh ke apa, tak payah. Tak payah. Lah ni hampa duduk sengat-sengat, kita dah masa 4 tahun ni. Apa yang boleh kita lawan. Apa yang boleh kita tentang. Apa yang boleh kita bantah. Tapi dalam masa 4 tahun ni, hampa ambil cari ilmu. Pilah cari buku apa pun, persiapkan diri dengan ilmu. Ni ilmu tak ada, tiba-tiba salah dajal. Pasal tak ada ilmu. Pilah mengaji. Cakap hang duk dengar pasal estakologi ni lah, teori itulah, teori ni. Ni tok guru duk ada tu, pilah belajar. Pilah ambil sanad. Tu ilmu agama. Sama juga dengan ilmu bangsa. Jangan duk kata, semua dalam kubur tak tanya pasal bangsa. Aku tak gila. Aku buat signal tak gila kot. Kan ada manusia jenis tu. Dalam kubur tak tanya pasal bangsa. Yang tanya pasal agama. Kalau dah bangsa hang kena pijak, hang nak beragama macam mana? Awak lah, hang ni bodoh sangat. Kalau dah bangsa hang yang mendukung agama tu kena pijak, macam mana hang nak pertahankan agama ni? Macam fikir logik sikit ni, fikir ni kepala otak ni bagi jauh sikit. Nak jadi macam di India ke? Dengan orang Melayu. Dia pun tak berani nak tepik-tepik ni. Main dengan malam-malam ni, tak dengar betul lah. Tapi saya geram. Betul kegiatan haram apa semua. Tu 1.2 Cina yang masuk kilang tanpa dikesan. Berapa tahun dah isu tu? Sampai hari ni pun tak selesai. Ni isu kampung baru apa nak marah? Tak, ni kalau tak, saya ni sebab kita ni duduk kat Malaysia tu. Kalau kita duduk kat Perancis ke, kat negara yang suka buat raya ni, kat Eropah ni, saya rasa lama dah saya ajak apa ni pergi buat raya.
Pi luku pala orang politik kita ni. Pi tangkap dah kok orang sedah luku pala ni aku undi hang. Kami semua undi hang untuk jaga bangsa, hang pi kuang pelingkup bangsa ni. Betul bang tengok Melayu lah ni panas betul. Kat duk bela pok Cina pun banyak bodoh jenis tak faham lah. Sebab tu tuan, ada gerakan untuk hapuskan sejarah Melayu. Ni nak bagi kat boy. Ada gerakan tau. Kau ingat saja ke? Benda ni dah rancang lama. Sebab tu saya duk live hari. Saya ambil risiko. Tapi saya kena cover lah dengan benda lain. Tak boleh nak contoh direct. Tolong Sat kat TikTok. Tolong Sat tag yang mana baru masuk 29 orang ni. Pakat-pakat tolong tag Sat. Tekanlah button tu Sat. Tekanlah skrin tu tap-tap Sat. Panas tu. Ni siapa yang minat buku ni, terutamanya kat TikTok boleh tekan baik kuning. Ni buku pasal Cina di Malaysia, ni buku pasal perang Mitsubishi. Dua buku ni cerita pasal peranan Cina dalam perang alam Melayu. Banyak lagi cerita-cerita lain. Memanglah cerita yang ni memang cerita direct terus. Yang ni cerita pasal perang Mitsubishi. Tapi ada peranan mereka. Saya pun tak boleh nak direct. Kadang-kadang seriau apa tahu tak. Tu jadi Melayu jadi Melayu. Hang duk sembang pasal ketuanan Melayu. Lah bila hang duk tulis pasal benda-benda macam ni, hang yang kena tangkap. Saya beli buku Pak Chong yang tulis pasal orang Komunis. Tak pernah kena pun. Ada kena sekali kot hari tu dia tulis buku apa tu hak lambang jatuh negara tu. Buku tu kan kena haram kan. Tapi buku Pak Chong memang buku Komunis. Tapi kalau bagi saya lah, sebagai orang yang mengkaji, sebagai orang yang suka baca buku, kalau tak ada Pak Chong lah pun susah juga. Kita tak boleh nak baca pemikiran komunis. Lagi satu saya nak sebut apa pasal pilihan raya bandar. Ni, buka surat 160. Saya buka ni depan hampa ni. Buka terus ni cerita pasal pilihan raya bandaran. Ni selain daripada isu kampung baru ni, isu kampung baru ni yang dapat respon daripada pemimpin-pemimpin politik dan NGO Melayu. Pasal dia petik UNESCO. Itu saja. Tapi sebenarnya sebelum daripada isu kampung baru ni, mereka dah sebut pasal isu pilihan raya bandaran. Bulan lepas daripada suarakan benda ni. Terima kasih yang mana tag skrin tu. Tolong share. Yang mana beli buku hampa tekan beg kuning. Ni belilah weh, hampa bacalah. Memanglah saya jual buku. Buku ni saya tulis bukan sekali 2, 3, 4 tahun kot. Minta maaf lah kalau saya cakap kasar dia memang panas malam ni. Minta maaf kalau saya cakap kasar malam ni. Beli baca. Pokok ada pengetahuan daripada buku saya ni, buku-buku basic je. Lepas tu hampa minat, hampa pilah cari buku-buku yang lain. Dekat belakang ni pun ada reference. Hampa follow saja reference ni, hampa carilah PDF cukup banyak. Ya. Ayat lain. Kakak baca susu lagi. Pergi naik, panggil kakak. Pergi naik atas. Ni, yang mana dekat TikTok boleh tekan beg kuning. Yang mana dekat Facebook, bapak dah saya habak tadi. Support saya. Tutup bagi hangat sikit Prof. Biar Melayu ni cerdik sikit. Saya susah tuan-tuan. Sebab saya cakap benda yang betul. Saya cakap mungkin cakapan saya kasar, orang tak minat dengan cara saya. Mungkinlah saya pun tak tahu. Tapi saya ni kekam tuan. Saya ni duk kaji ni bukan sekali dua tuan. Ni buku ni masa Kes Loyat ni. Masa budak Melayu kena pukul Kes Loyat ni, buku ni terbit keluar. Siapa ingat Kes Loyat, hampa tahulah kes ni. Ni sekarang ni saya nak minta tolong kat hampa. Hampa tolong Sat ni dekat TikTok saya tu ataupun dekat Facebook ni saya duk jual buku ni, hampa tolong publish. Hampa bagilah kat aku semangat nak tulis pasal buku 13 Mei.
Ni tengah duk tulis ni, saya tak ada semangat tau. Saya nak bab tu terang kat apa, saya tak ada semangat nak tulis pasal buku 13 Mei. Saya dah set tulis 40 muka surat, semua bahan saya dah kumpul. Saya tinggal nak susunnya. Tapi saya jadi tergantung pasal saya sakit hati. Hati-hati tunggu pasal 13 Mei ni. Kalau hampa tahu contoh buku 13 Mei ni. Ui. Ni hampa baca ni, contohlah hampa baca buku ni, hampa beli dengan nilai RM40. Hampa baca ni mungkin habis dalam masa sehari. Hampa tahu dah nak jadikan satu buku ni ambil masa 3 tahun. Buku 13 Mei tu saya tinggal 2 tahun lah. Dia balik cerita 13 Mei tu berdasarkan daripada buku ni, rentetan daripada peristiwa ni baru saya tahu pasal apa orang Melayu marah sungguh dengan 13 Mei tu. Ada 7 sebab. Pernah tak apa baca buku 13 Mei yang boleh serta sebab? Tak ada apa tak boleh serta ni. Apa nak kata aku riak tak apa, ujuk apa semua tu hampa pasal. Ikut suka hampa. Tapi saya berani kata ada 7 sebab yang menyebabkan orang Melayu pi riot masa 13 Mei. Ada 7 sebab tu tuan. Dan 7 sebab ni dia daripada rentetan peristiwa tahun 48 sampailah tahun 68. 20 tahun orang Melayu sabar. Apa sungguh orang Melayu ni. Kena bodoh je orang Melayu ni. Salah satu dia kampung baru ni lah yang orang Melayu duk marah masa 13 Mei. Cerita kampung baru ni selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, maka tertubuhlah Felda secara rasminya pada tahun 1970. Cek balik tarikh itu penubuhan Felda. Sebab dia ada Felda yang pertama Lurah Biluk tahun 1950 apa. Yang tu adalah projek perintis. Tapi penubuhan Felda kalau tak silap saya tahun 1970. Datuk Harun bersalah tak? Datuk Harun tak bersalah dalam isu 13 Mei. Tapi ada hidden hand. Kalau hampa baca buku Datuk Harun, hampa mesti hampa boleh tahu lah siapa yang bersalah. Hampa tolonglah bagi saya semangat. Ni saya minta tolong Pak Habis tak? Saya tak mau simpan dah buku ni. Tolong tak Pak Habis bagi semangat kat saya. Buku yang hampa beli ni bagi modal kat saya untuk saya meneruskan kajian-kajian saya. Memanglah saya hidup, yalah saya ni penulis. Saya hidup atas jualan buku. Saya hidup atas jualan buku tuan-tuan. Buku saya tulis ni tuan-tuan beli, duit yang tuan-tuan beli daripada saya itulah saya meneruskan kajian-kajian saya dengan saya nak beli buku-buku di belakang saya ni. Banyak buku yang saya nak beli. Buku ikut hati ni, buku 13 Mei tu saya kumpul lama dah tapi saya hanya dapat PDF. Ada yang saya tak boleh nak baca langsung. Hampa tahu tak buku 13 Mei yang hampa duk tengok tu selain daripada Mageran, Kertas Putih, Laporan Merah tu, buku merah tu. Lepas tu terbitan DBP, lepas tu Kuah Kesong. Ada 3 buku saja setakat ni yang menceritakan buku 13 Mei. Tapi saya ada 10 buku sebenarnya. Nantilah saya dah pindah semua saya akan share kat tuan-tuan. Buku-buku berkenaan 13 Mei. Lurah Biluk 1957. Terima kasih Zaman Tori. Zaman Tori orang Pahang. Ni apa kedai ikan patin dekat Kuantan. Saya ada 10 buku pasal 13 Mei. Saya tak mahu nanti saya akan share. Salah satu dia adalah Leon Comber. Leon Comber ada tulis 2 buku. Apa tu take nama Leon Comber, pergi kat Google apa take nama Leon Comber. Cari 13 Mei. Dia ada satu buku dia tulis. Pernah diterbitkan. Saya tak ada lah buku tu. Banyak dah saya simpan pasal saya nak pindah. Saya ada 10 buku. Lepas tu berdasarkan semua bacaan saya, so berdasarkan kepada hipotesis saya 13 Mei ni salah satu isu. Ada 7 isu besar tetapi salah satunya adalah Kampung Baru. So 20 tahun orang Melayu Sabak. Isu daripada zaman komunis tahun 48, tahun 68 tu menjadi meledak. Dan akhirnya tahun 69 boom. Ni contoh 13 Mei. Kampung Baru ni pun terbabit. Sebab tu isu 7 perkara ni, okay, saya nak hint kat apa sikit. Saya tak ingat semua, tapi ada 7 perkara. Kerakyatan, bahasa, tanah, Kampung Baru. Apa saya sebut tadi? Kerakyatan, tanah, kerakyatan, pendidikan, tanah, bantuan, bahasa, lagi 2 apa saya tak ingat. Tapi ada 7.
7 perkara ni, kalau hampa faham betul dalam politik Malaysia, kalau hampa tengok betul, hampa tengok betul politik kita. 7 benda ni dia duk main. 7 benda ni yang dimainkan ahli politik ni. Tadi saya sebut 7 perkara saya tak ingat. Tanah, bahasa, pendidikan. Apa lagi saya sebut? Tolong tulis tak? 7 perkara ni. Hampa tengok betul-betul, hampa kaji betul-betul politik Malaysia. 7 benda ni dia main. Ni malam ni saya buka bagi hampa, supaya hampa tak kena bodoh lepas ni. Bila petik benda ni, apa orang boleh marah. Mereka ni duk bawa jadi hero. Hampa pun ambil atas ni pangkah ekonomi. Ni bantuan pendidikan, bantuan bahasa. Hampa pun ambil atas perak pangkah. Rakyat ni betul lagi. Ekonomi, bantuan, lagi apa? Pendidikan, bahasa, agama, tanah. Agama dia berkurang sikit. Tapi 7 perkara tu kerakyatan, ya. Tanah. Tanah, bahasa, pendidikan, bantuan, ekonomi, ya. Okey, so adakah kampung baru ni diperuntukkan 25 juta tu adalah imbalan kepada persetujuan yang ditulis dalam kontrak sosial. Kontrak sosial dalam buku ni tau. Buku ni dah rare dah. Buku ni saya contoh dalam YouTube saya 5-6 tahun lepas aku apa pilah cari. YouTube saya, hampa take nama saya. Dalam YouTube saya tu saya dah cerita pasal buku ni. Saya dah kupas dah buku ni. Ada orang marah kat saya, siap maki-maki. Dia kata pasal apa tuan tak mau terbit buku ni balik. Tak, buku ni bukan buku saya. Saya beli ni terbitan Oxford University Press. Oxford University Press tahun 1988. Ni Cina tulis nama dia Heng Pek Kun. Heng Pek Kun ni hidup lagi tau. Ada dekat US. Mereka dapat banyak bantuan kau, ya. Mereka dapat macam-macam. Bantuan pendidikan. 7 benda tadi saya sebut tu. Mereka dapat bantuan apa? Mereka dapat bantuan. Buku mana? Berapa harga buku tu tuan? Buku mana? Buku ni saya beli dulu 300.5. Dua buku ni kalau hampa nak, harga 70. Berapa saya sebut tadi? 70 ke 75? Saya pun tak ingat dah. Tapi kalau nak mudah lagi, beli kat TikTok. Siapa yang beli kat TikTok 2 buku ni, saya bagi stiker. Stiker PMB ni, orang bisik-bisik. Lala nak tunggang perjuangan bangsa ni. Nah, bagi stiker abah. Ada pemimpin Melayu yang terlibat dengan 13 Mei. Ada. Kalau hampa baca buku Datuk Harun Idris tu, Allah, sedih mak. Tu cerita 13 Mei. Dan salah satunya adalah itulah ekonomi ni. Dalam buku ni cerita, balik pada imbalan tadi ni, kalau hampa tengok betul-betul Felda, saya tak ada peluang lagi untuk kaji pasal komparatif. Saya suka buat kajian perbandingan antara mana-mana dalam sejarah. Saya suka buat kajian perbandingan sebab saya boleh tengok. So dalam buku yang saya tulis dulu, dalam buku Kampung Baru saya yang saya tulis ni, saya buat perbandingan di antara nasi orang Melayu dengan nasi orang Cina. Dalam buku ni, siapa yang beli memang hampa betul. Sebab bila elok hampa beli, isu naik. So hampa baca lah cepat-cepat buku ni, hampa pergi katab. Lepas tu hampa buatlah model sembang kat orang kampung hampa. Dalam ni cerita. Dalam ni ada beberapa cerita. Ni disesuaikan lah. Okey. Allah. Saya malas lah nak buka balik. Tak nak saya buka juga lah. Tak nak. Okey. Ni ada 2 surat. Tarikh. Tapi saya baca surat kedua lah. Surat Yunus bin Hasan bersama 37 orang penduduk kampung Buntut Pulau. Bertarikh 5 Oktober 1953. Antara isi kandungan tersebut, ni orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita. Janganlah tunjuk buku habis jual. Saya kena tunjuk pasal saya duduk sembang. Saya orang kata saya murung. Saya murung. Saya orang kata saya murung. Saya bukan jenis prof-prof yang duduk sembang tak ada bukti. So saya kena tunjuk. Tak makna, jangan terasa nah Hafiz Nawawi. Okey. So, dalam buku yang saya tulis ni, surat yang saya ingat lagi sampai sekarang ialah pada masa ini, Cik Yunus kata pada masa ini saya terlampau susah
terutama susah pada masa ini saya semua terlampau susahnya, terutama tentang makanan kerana tidak ada mata pencarian nak menolong kita dan bertanam padi di kampung tualang yang terletak jauh. Hendak berkuli tidak ada yang kosong, harta sedia ada sudah habis dijual kerana belanja selepas pindah dan kini hanya tinggal kain selai sepinggang dan ada di kalangan penduduk yang tidak makan seharian dan sekiranya berpanjangan akan membawa maut. Oleh yang demikian saya membulatkan fikiran dan zaman merayu kepada kerajaan untuk pulang semula ke kampung tualang dengan membuat sebuah penempatan baru di kawasan Bukit Langsat di atas tanah seluas 5 ekar tanah kerajaan. Kami semua sanggup membuat pagar dan taat berkawal serta memberi kerjasama kepada kerajaan bagi menghapuskan darurat. Tetapi saya mohon agar diberikan tali besi dan senapan kerana kami semua dalam kepapaan. Ini orang Melayu yang tulis surat ni nah. Jika kami dapat tinggal di Bukit Langsat, bolehlah kami bercucuk tanam dan menjaga kebun yang sudah lama ditinggalkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Tidi Maru. Maka bolehlah kami membayar haul tanah kepada kerajaan dan memperbaiki semula hidup kami. Demikianlah rayuan saya, kata Yunus bin Hassan kepada Kerajaan Pahang. Surat bertarikh 5 Oktober 1953. Okey. Dia ada 3 surat, tapi saya baca satu surat saja malam ni. Okey. Yang pertama, dia sebut duit dia habis kena pindah. Dia gunakan duit dia tu sebab dipindahkan. Dia berpindah daripada kampung tualang ke kampung buntut tulang. Dia diarahkan berpindah oleh kerajaan. Waalaikumsalam. Dalam kajian saya, masa saya buat tesis degree saya, orang Cina yang dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat, sebahagian daripada mereka menerima bayaran RM500. Lori disediakan. Itu yang pertama. Itu beza dengan Melayu ni. Beza dengan Melayu. Ni siapa yang dekat TikTok, tolong. Alhamdulillah dah dapat 21,000. Siapa yang ada dekat TikTok, tolong tag Sat, tolong ni saya jual buku apa, tolong Sat habis, tolong beli. Yang dekat Facebook, siapa nak boleh PM saya tak ingat harga saya sebut tadi 70 ke 75. Tapi siapa nak buku ni, harga ni dua ni RM90. 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 Tapi saya malam ni saya jual 70 berapa, 75 kot noh. Sebab dekat TikTok 76. Siapa beli dua buku ni 75 kira cincai lah. No? Okey. Itu yang pertama. Okey. Dia kata harta sedia ada sudah habis dijual kerana belanja selepas pindah. Ni orang Melayu tulis surat. Perkara kedua dia kata, di kalangan kami tidak makan seharian, sekiranya berpanjangan akan membawa maut. Cina yang pindah di kampung baru, tanah mereka tu tanah gambut. Ni, saya ni duduk kampung baru, saya tahu. Saya tahu. Tanah yang mereka duduk di kampung baru tu, mereka tanah gambut dan boleh tanam sayur. Orang Melayu pindah, mereka bagi tanah elektrik. Tanah pokok getah, tanah batu lada. Ni nak bagi kat hampa ni. Tok nenek kita ni, Tok Wan Hang ni yang berpindah pasal kes komunis ni, duk kena bodoh. Duk kena muhung. Ni nak bagi kat hampa malam ni. Hampa nak marah-marah, tu suka hampa. Terima kasih Mak Ramli. Tu dua. Yang ketiga, dia kata saya membulatkan fikiran merayu untuk pulang semula ke kampung tualang dan membuat sebuah penempatan baru dengan tanah sebelah 5 ekar. Okey. Dia minta nak duduk tanah dia nak balik dan dia nak minta supaya dibagi satu tanah kerajaan sebelah 5 ekar. Duduk menumpang. Cina yang pindah ke kampung baru ni, depa dah siap rumah dah tuan-tuan. Hang pi tu, hang bawa telur 2 biji. Malam ni kita nak sembang kasar ni. Bawa batu 2 biji, masuk dengan family. Tanah dah bagi 5 ekar. Rumah, tapak rumah 5 ekar. Rumah siap dah buatkan kayu. Dapat tanah 5 ekar lagi untuk bercucuk tanam. Orang Melayu pi kena buat rumah sendiri.
Hang pipi tu hang pi duduk tanah lapang tak ada apa. Hang pi duduk tanah lapang tak ada apa. Hang pindah tu, hang kena pindah tu, hang kena buat keluar duit sendiri. Macam lah kalau hang tengok orang Melayu. Macam lah hang tengok. Nego tepi jalan. Dia majlis main kutik habis pak hang. Maki kita duk bergaul duk upah tubuh pun masuk lokap. Cina buka nego tepi jalan. Saya ambil tempat parking, siapa pun tak kena kejar. Haram jadah tu. Cina langgar orang kita. Rak langgar. Oh, gila. Kita langgar mereka, tak ada apa lagi. Tak ada nak bela. Perak buh tu jadi gantung. Ni, hang ni jadi paria di tempat sendiri, yang tahu tak? Tak mak tu saya cakap kasar malam. Saya harap saya tak kena ban lah dekat TikTok. Ramai orang dah duduk faham. Betul? Dia nasi. Saya duduk Kuantan. Tu yang ketiga. Okay, yang ketiga dia minta tanah. Okay, dia dapat rumah tadi ya. Okay. Kami semua sanggup membuat pagar dan taat berkawal. Dan memberi kerjasama kepada kerajaan bagi menghapuskan darurat. Tetapi saya mohon akan diberikan tali besi dan senapang. Tali besi lah ni. Kerana kami semua dalam kepapaan. Ni. Macam. Kita ni. Kita ni memang saya dah miskin. Dah lah hang miskin. Lepas tu hang kena murung. Lepas tu hang jadi miskin. Miskin hina papa ke dana. Bangsat di bumi sendiri. Bangsat di bumi sendiri. Lepas tu pula lah lagu raya miskin apa? Miskin macam mana? Miskin hina apa dia kata tu? Adalah lagu yang kata miskin hina. Ayat tu saya tak ingat lagu raya yang mana. Dah lah miskin hina pula tu. Padahal ni kita ni tuan. Kita adalah tuan di tanah kita sendiri. Datuk ini tulis kepada surat kepada siapa? Kepada kerajaan negeri Pahang. Kita sembang ni, hamailah tuan-tuan ni daripada mana ceruk sekalipun, daripada ulu barat mana sekalipun, tuan-tuan adalah orang Melayu. Ini adalah negeri Melayu. Tuan-tuan adalah tuan di tanah bumi, di tanah tuan-tuan sendiri. Di tanah kampung, tuan-tuanlah penjaganya. Di dalam negara ini, tuan-tuanlah yang akan mempertahankan kedaulatannya. Lah kali kena murung lah. Nasib. Sedih. Saya masa saya buat research ni, maaf. Sedih. Penuhnya. Penuh. Sedih. Sebab tu saya jadi lagu ni pemarah. Pasal saya pendam perasaan. Macam cerita penolakan penempatan Sungai Lembu, Bukit Lengkok dan tetap tinggal di Bukit Teh. Betul? Jadi terima kasih kita bangsa kita. Kesian. Tapi tu saya seorang je. Saya pun harap tuan-tuan lah mai tolong saya, support saya. Sedih. Okay, dia kata minta mohon dibagi senapang kerana kami semua dalam kepapaan. Pasal tu kerajaan tak bagi senapang. Tak ada siapa pun bagi. Yang dibagi adalah SC, Tuk saya. Tuk saya SC, Special Constable. Opah saya SC, Assistant Police lah. Assistant Constable. So saya punya family background ni semua terlibat dalam benda-benda kampung baru ni. Kamu tak ada sembang. Bukan saya nak sembang, saya kemas tak. Tapi kalau ada orang duk kata dia ni siapa, kutu gerahak mana mai duk sembang pasal isu kampung baru ni, turunan aku terlibat dengan semua benda, termasuk diri saya sendiri. Bapak saya polis.
Ni minta nak kawal kampung sendiri. Kampung Cina. Kampung Cina nak bagi abang apa. Polis dan askar yang kontrol, yang kawal. Masa ni lah dalam buku ni saya tulis. Kan apa ingat tak? Ni dalam buku ni saya ada tulis. Saya kata berapa ratus orang Cina, berapa ribu orang Cina lari balik negara Cina pasal kena paksa. Jadi polis ni dia jadi pengawal keselamatan. Depa lari. Ya. Tepi kanan. Awak malam ni duk ganggu ayah ni. Dia tanya orang. Tanya orang. Ni dalam buku ni saya cerita lah ni. Ni dalam buku ni. 2016 tuan-tuan. Sebab tu mereka lari. Bila mereka lari, MCA bagi duit kat UMNO 2 juta. Ni pergi beli uniform. Masa tu lah orang Melayu barulah pakai uniform. Nak cerita bagi kat hampa. Ni dalam buku ni. Ni dalam buku ni. Sebab tu saya kata ni. Saya duk promote lama dah. Tapi tajuk dia tu saya terpaksa sembunyi tuan-tuan. Apa gila ke aku nak tulis direct ni nak mampus. Saya nak kena ni saya seorang. Saya pun nak kena selamat diri saya juga. Depa lari, depa bagi 2 juta kat UMNO. Terima kasih yang mana beli, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih Mat, Ahmad Shah, terima kasih banyak-banyak yang beli. Depa bagi 2 juta kat UMNO. Ni dalam buku ni. Dalam buku ni cerita dah. Masa tu baru orang Melayu boleh ada uniform. Masa ni lah tubuh Home Guard. Daripada Home Guard tu lah naik rela. Ada lagi. Tapi malam ni special. Buku ni satu, kalau nak beli RM40 siap pos. Berapa tu? RM54 90. Tapi kalau beli 2 buku ni, harga dia RM75. Saya discount RM15. Offer nak bagi habis ya. Loot Ajiwa. Luka apa ni? Loot Ajiwa apa? Trial and Tabut. Tak ada. Trial and Tabut tak ada. Kat FB live tak sangkut. Ada kena report ke? Lihat teruk noh. Kat saya okey je ni. Okey lah, saya kena berhati-hati. Sikit-sikit yang marah tau. Kita contoh sejarah. Contoh benda betul ni memanglah siapa tak suka. Tapi kita akan kebenaran. Okey. So menangkan ada lag dekat TikTok. Dari Home Guard tu buat sekarang tanah betul. Lepas tu pergi pada rela dan sebagainya. Tapi Home Guard ni tahun yang sama lah no, Abang Imran. Dah okey dah. Okey. Tu nampak. Tu baru sebut lagu tu ya. Sebab tu saya suka live di Facebook. Dia tak nak tepi. Yang mana beli terima kasih banyak-banyak. Okey. Tu yang berapa tadi? Yang keempat. Buat enggak semua lah. Okey, dia kata jadi jika kami dapat tinggal di Bukit Asad, bolehlah kami bercucuk tanam dan menjaga kebun yang sudah lama ditinggalkan. Maka bolehlah kami membayar hal tanah, cukai tanah kepada kerajaan dan memperbaiki semula hidup kami. Demikianlah rayuan saya. Kena merayu tuan-tuan. Kena merayu. Nampak tahu tak cerita ni? Apa cerita daripada surat ni? Dia kata cucuk tanam ni. Dalam satu surat lah, dalam rekod yang saya baca tu lah, primary record saya bukan baca buku saja, saya baca primary record sebab saya nak buat degree dalam bidang sejarah. Jadi saya kena ada primary record. So wakil-wakil Cina MCA, dia kata kami dah tanam sayur, kami dah belah ya ke lembu kambing ni bolmo. So kami nak duit.
So kami mohon kepada kerajaan supaya menyediakan tapak pasar malam. Pasar pagi lah disebut pasar pagi. So British kata buat lah. So mereka buat di luar pagar. Kampung ada pagar. Mereka buat pasar tani tu di luar pagar kawasan ataupun dalam pagar. Dalam kampung mereka lah. Kalau di Pahang tu ni bising. So mereka jual sayur, jual ikan, jual macam-macam lah. Jual menega. Cina ni kan dia suka menega. Okay. Yang syok dia, orang Melayu pun pergi menega. Orang Melayu pun ada agak dia buat pasal tani apa semua ni. Buat besar malam apa semua. Hak istimewa orang Melayu konon. Ni kat TikTok. Hak istimewa. Sebab tu dia kata istimewa ni bohong lah. Bohong. Balik saya tahu saya pasal malam ni. Menega ni, orang Melayu duduk menega macam saya lah. Pulun cik-cik pasal menega Pahang. Dan tengok customer kita ni sama je. Hang Cina menega ke, hang Melayu menega ke, hang India menega. Majoriti customer adalah Melayu. Tapi orang Melayu dia tak mau beli kat Melayu. Dia beli kat Cina. So Cina kaya. Okay. G Alba. Okay. So mereka kaya. Bila mereka kaya, hang tanya, pasal apa mereka kaya? Hang tak tanya diri hang. Hang yang bagi mereka kaya. Hang pernah tak tanya diri hang? Pernah tak tanya diri hang sendiri? Pasal apa Cina ni kaya? Yang bagi kaya tu hang, bukan orang lain. Sambung ni Pahang. So pasal malam, pasal pagi orang Melayu buat tu tak hidup. Ni ada tuan-tuan dalam laporan British. Saya baca dah. Jadi kampung baru ni bila dibuat pasal pagi tu dia mula berkembang menjadi pusat ekonomi. Tu tuan-tuan dah. Sebab mereka dah dapat tanah elok-elok. Yok sawi bahang ni, Batam sak-sak ni, hak besar ni bodoh batang. Lala nak terima muhung lah no. Pasal dia ada makmum bayar buah mu'id. Ni. Tengok tepi kedai Cina tengok Amoy. Okay. So dah buat dah ni. So mereka pun menega. Bila mereka start menega apa semua, lama kelamaan kampung baru ni pun berkembang menjadi pusat ekonomi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua yang saya hormati dan saya sayangi, kampung baru ni semua berkembang menjadi bandar-bandar baru. Dekat Kampar. Nasib lah daripada 600 ni adalah yang bernasib baik. Bukan semua kampung baru jadi benak. Ada yang duduk cerok macam saya duduk di Bandar Baru tu, cerok duduk dalam tu. Duduk dalam tu lah, jauh. Tapi orang Melayu yang duduk sekitar kawasan tu, Sungai Kecil Ulu ke, Matang Kak Tunjuk ke, Tubuk Buntak ke, Bukit Aping ke. Bila ada pasar malam tu, dia pergi lah. Sekali dia pergi. Ada je orang Melayu yang pergi. Okay. So, dia pun berkembang lah. Dia menjadi banyak-banyak baru. Kalau kat Pahang banyak lah. Kat Kuala Lipih tu, Jerantut, Tanah Putih. Tanah Putih. Ayak Putih kan Tanah Putih dekat Kuantan. Memang duduk dalam town betul. Stok banyak lagi tak? Cikgu Khairi. Stok banyak lagi. Yang saya bubuh dekat TikTok tu 30. Dekat saya ada lagi lebih. Saya saja tak bubuh banyak-banyak. Kalau nak beli Teriang bandar baru. Ya, Teriang pun bandar baru. Teriang tu memang black area. Saya pun tak pergi. Ramai-ramai kawan-kawan saya kata tak payah pergi lah. Kut Teriang tu saya lalu je lah. Tapi dia pun kata bila hampa pergi dekat kampung baru Teriang tu, dia macam black area lah. Tu memang undefeated area lah. Kalau dalam sejarah komunis, Teriang tu adalah among of undefeated area for komunis. Okay. So dia pun berkembang jadi kawasan ekonomi kampung baru ni. Dan berkembang menjadi bandar.
Sembang jadi banyak dapat duit 25 juta. Peruntukan. Hang kampung hang dapat apa? Ya betul. Cik Rogaya. Malam ni beli dapat sign tak? Malam ni dapat sign tak? Kalau tak saya lari bogey dapat tabak juga. Ya. Malam ni siapa beli buku ni saya akan sign lah. Saya akan sign. Ramai ada orang duk minta saya sign lah. Tak apa kan. Malam ni kita sign. Okey. So kampung hang dapat apa? Daripada isu kampung baru ni lah ditubuhnya Rida. Rural, apa saya tak ingat dah. Rural Rida ni development apa tak. Lama lah Rida ni. Rida ditubuhkan. Daripada Rida ni berkembang menjadilah KPLW yang sekarang ni di bawah Menteri apa? Bukan Menteri saya. Rida ni Dato' On. Rida ni bawah nama Dato' On. So dalam laporan Dato' On kata, Dato' On pernah buat satu plan. Dia kata kita buat pertandingan kampung cantik. Nak cover. Supaya orang Melayu duk tengok, pasal apa kampung Cina ni? Pasal apa kampung baru ni ada elektrik apa semua ni? Pasal apa meriah tak mereka ni? So Dato' On nak cover lain. Dato' On buat pertandingan kampung tercantik, kampung Melayu tercantik lah. Sebab tu masa tu duk naik signboard nama. Sampailah lah pertandingan kampung baru ni duk ada sampailah kampung Melayu ni duk ada pertandingan kampung tercantik, masjid tercantik, rumah tercantik. Tu semua cerita-cerita tu 50-an. Nak bagi kat apa? Nak fit. Rida tu dia kemudian pecah pada dua. Ya, Mara pun dia juga. Dia pecah kepada dua cabang. Dan last kali dia jadi, sekarang ni dia kemajuan luar desa dan wilayah. Asal ni daripada Rida lah. Sebenarnya KPAW tu, kemajuan desa wilayah tu, penubuhan dia adalah untuk jaga kampung hang tu lah. Kampung saya, kampung Tok Wan saya, kampung kami dapat. Beg kuning ada buku geng. Ya. Siapa berminat boleh tekan beg kuning. Saya live lama lah, kat sejam lah kot no. Ke 2 jam dah saya live. Rural and Industrial Development Authority. Rida. Nanti lah. Rural luar bandar lah kan. So tujuan dia adalah untuk bantu kampung-kampung Melayu. Bukan saja bagi bantuan kepada ibu tunggal, anak yatim semua, tapi tujuan dia adalah untuk membantu kampung-kampung ni. Tu cerita dia, Rida ni senangnya. KPAW pun macam tu lah. Kita dapat saya benih-benih lah, benih padi pun nak tipu. Tak lo jam lah no. Okey. Sikit lagi bagi cukup 30 malam ni. Terima kasih kepada yang beli buku dekat TikTok. Ada beg kuning. Boleh beli. Kepada tuan-tuan yang baru follow saya boleh follow saya banyak di Facebook. Saya banyak menulis di page Facebook saya, Muhammad Ahmad Ruslan. Saya banyak berkongsi tentang sejarah Melayu. Saya adalah seorang pencinta sejarah yang berjuang secara underground. Okey, saya hanya menceritakan sejarah dan berdasarkan penulisan saya sendiri. Ini adalah buku saya sendiri berkenaan dengan sejarah Cina di Malaysia. Dan ini adalah buku saya juga berkenaan dengan Perang Musuh Bisik, iaitu Perang Kedah Siam, yang viral dalam beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang lah. So kalau yang mana berminat boleh tekan beg kuning. Ini kat TikTok Yang mana baru sampai dekat Facebook, yang belum beli buku saya ini buku saya lah. Malam ni kita nak jual dengan harga RM75 lebih kurang macam tu lah Harga siap push. Okey. Siapa yang dah beli, nanti tolonglah share-sharekan cerita ni apa semua kepada orang kawan-kawan semua. Malam ni apa tolong share live saya malam ni. Saya share cerita, saya nak kongsikan juga tentang kajian-kajian saya. Sambil-sambil tu juga kita nak cerita tentang kebenaran. Sungguhnya kebenaran tu satu perkara yang menyakitkan dan menyakitkan hati. Menyedihkan. Tapi apa nak buat? Benda dah berlalu. Sejarah perkara yang dah lepas. Bukanlah perkara yang patut kita sedih. Tetapi sejarah adalah untuk tujuan mengajar kita apakah persediaan kita pada masa depan. Dan andai kata isu kampung baru ni menjadi titik tolak kepada kesedaran Melayu, marilah kita sama-sama bermula muhasabah diri
Dan kita carilah pemimpin-pemimpin yang boleh berjuang untuk bangsa kita, bukan menipu kita, manipulate kita dan sebagainya. Ya, cerita kartel tu memang betul. Okay. So saya dah cerita lebih kurang berkenaan dengan Kampung Baru. Banyak lagi sebenarnya apa yang berlaku kepada isu Kampung Baru ni, dan kebanyakannya merugikan orang Melayu. Secara keseluruhannya merugikan kita lah orang Melayu. Okay. Syakno. Dia untung kalau hampa masa saya buat research ialah MCA ni dia ada satu unit yang unit macam unit bantuan lah, biro bantuan. Biro bantuan yang dia akan buat segala-galanya untuk bantu bangsa mereka lah. Mereka ni ada satu unit yang dilantik di bawah MCA untuk pi riki tempat mana yang sesuai untuk dibuat kampung, tempat mana yang sesuai untuk bercucuk tanam, adakah kawasan yang sesuai untuk dijadikan bandak pada masa-masa depan. So MCA ada satu sistem yang sangat stabil. Dia ada unit tu, unit yang duk piriki lah. UMNO tak ada, baru punya UMNO. Malam ni aku nak marah ni. Marah dah tadi, ingat hilang dah. Main balik. Saya ke apa saya duk control ni pasal TikTok ni. Saya kena ban apa tak boleh. Kena shadow ban lagi tak guna. Tak sungguh. Saya kok meluat dengan UMNO ni. Betul, dia memang meluat dengan UMNO ni. Dia tak pernah undi UMNO. Alah nak cerita sikit-sikit pilah politik ni. Saya memang tak suka UMNO. Nampak cerita baik lagu mana pun memang saya tak pernah undi UMNO. Muhung. Konon-kononnya pejuang Melayu, bangsa apa semua, lelai dia tunggi pokok hamba, dia balas pokok hamba. Tu UMNO. Sama jugalah peti-peti lain pun, hak pun sama lebih kurang lah. Cuma dia ni tak erti berpolitik pula. Betui-bendui. Kat FB tak kuat. Kat TikTok kelas. Boleh no. Okey. So ini sebelum saya nak tutup cerita pada malam ni, saya sebut dah tadi pasal isu pilihan raya bandaran. Ini dalam muka surat 160 dengan muka surat 161 menceritakan tentang pilihan raya bandaran yang pernah berlaku pada tahun 1951 dan adalah titik tolak dan sebagai satu penanda aras kepada PRU yang pertama pada tahun 1955. So apa yang dibuat adalah pilihan raya bandaran pada tahun 1952 tetapi di-abolish. Boleh cerita pasal politik hak kita kan. Ya. Cuma saya ni bab politik saya tak tahan dolat kak. Orang maki-maki saya panas. Sebab tu saya tak mau cerita politik sangat. Okey. So pilihan raya bandaran dibuat pada tahun 1951 dan 12 kerusi dipertandingkan. Kalau sebut dalam buku ni lah. Okey, so masa tu ada perikatan MCA, MIC dan UMNO lah. So masa ni UMNO, MCA tidak ditentang oleh mana-mana parti politik Cina. Masa ni gerakan pun tak wujud lagi. DAP tak wujud lagi. Yang ada parti buruh, kalau tak salah saya, yang cuba menentang lah. Tapi tak berjaya. So daripada 12 kerusi yang dipertandingkan, adalah calon-calon yang daripada parti-parti lain, IMP dan sebagainya. Tapi daripada 12 kerusi yang dipertandingkan, semua dimenangi oleh MCA. Semua dimenangi oleh MCA. So pilihan raya bandaran ni UMNO tak masuk, MIC pun tak masuk. Memang UMNO menyerahkan habis kepada MCA dan begitu juga dengan MIC. Dan MCA menanglah 12 kerusi yang dipertandingkan ni lah. So daripada situ
kita dah boleh baca dah politik tahun 50-an. Memang kawasan-kawasan bandar ni diduduki oleh kaum sana lah. Kaum sana. Okey. So, ada benda yang baik tentang Tun. Yang ni dalam buku Malay Dilema. Yang betul saya kata lah tadi. Yang betul saya akan cakap betul. Yang salah, tetap salah. Okey. Tapi dalam baik tu dia tunggang jugalah. Okey. Okey. So, dalam buku Malay Dilema, bila Tun melihat, ini contoh selepas 13 Mei 1999. Ada yang dia buat salah, ada yang tak betul dalam contoh Datuk Harun. Sebenarnya, atau orang yang penayar Datuk Harun adalah Tun lah. Ni nak contoh bagi pilah kat hampa. Sebenarnya orang yang menayar Datuk Harun ni adalah orang terlibat hidden hand adalah Tun. Ni yang ditulis dalam buku Datuk Harun Idris. Okey. Itu satu contoh. Tapi Tun dalam buku Malay Dilema menceritakan bahawa adalah penting untuk dibuat satu gerakan supaya kawasan-kawasan bandar ini seimbang dengan penduduk Melayu orang Melayu berada di kawasan bandar dan orang Melayu kekal di kawasan luar bandar. Okey. So dibuatlah jabatan pejabat-pejabat kerajaan ni dipindahkan ke kawasan bandar dengan tujuan supaya orang Melayu boleh duduk di bandar dan memberi imbangan kepada orang Cina. Tapi yang pi duduk ni masa Tun duk buat perancangan ni, sekarang kita tengok ada 1.4 juta penyewa awam di seluruh negara, tidak termasuk ni persekutuan saja, tidak termasuk penyewa awam di sektor negeri. Kita ada federal dengan state. So yang duduk di bandar ni adalah apa ni? Esok cerita tentang lanun yang berkaitan dengan Melayu. Okey, insya-Allah. Okey. So orang Melayu ni dipindahkan ke kawasan bandar. So expectation pada masa tu ialah selepas 30 tahun mereka ni akan berkembang dan memberi imbangan penduduk di antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Ini semua cerita pasal 13 Mei. Tapi ada kawasan-kawasan yang tak dapat dikuasai oleh orang Melayu walaupun ada orang Melayu tinggal. Kita ambil contoh macam KL lah. Semua kursi pilihan raya parlimen di KL semuanya dimenangi oleh Cina. Hamailah mana-mana pun Melayu banyak mana pun tetap menang pada DAP. Itu sebagai contohnya. Kalau kita tengok sekarang macam Bangi pun dah dikuasai oleh MCA. Penang out terus. Out meta. Alostak selepas 50 tahun, Alostak ni salah satu seat yang dari penjara. Ya, Datuk Harun. Buku tajuk dia dari penjara. Okey, so Alostak ni memang salah satu kawasan yang dimenangi oleh MCA pada tahun 1951-52 tadi tu dan kekal dimenangi, dan seat tu adalah seat Cina sampailah PRU yang baru-baru ni apabila seat tersebut telah dimenangi oleh orang Melayu. So impact dia bila mereka ni start pindah sebab Cina-Cina yang ada di Alostak ni mereka dah start lari ke Pulau Pinang lah. So mereka dah nampak mereka tak boleh buat apa, mereka tak boleh survive di Alostak. So mereka lari pergi ke Penang. So majoritinya dah start pergi ke Penang dan menyebabkan Alostak tu dimenangi oleh si orang Melayu lah. Tapi saya nak kata dia secara komposisi penduduk pun agak susah jugalah sebab sentimen politik orang Melayu pada masa tu ialah mereka tak kira calon, mereka kira parti. Barisan Nasional dia bawa mana-mana calon, orang Melayu pun pangkah. Hang kena tunggin ke, kena balas pungkok ke, hang kena rogol ke, kena perkosa ke, yang penting parti aku menang. Dia tak ada, orang Melayu dia tak ada sentimen bangsa. Bengak ni orang Melayu. Dia tak ada sentimen bangsa. Yang dia ada sentimen parti. Cina ada. Cina dia ada sentimen bangsa. Dia tak kira parti. Sebab tu kawasan-kawasan yang di mana yang dipertandingkan oleh orang Cina, basically dia akan buat MCA lawan dengan DAP. Tapi dua-dua Cina lah kali. Main plantar yang tu. Orang Melayu dah, orang Melayu dia tak kira. Itulah satu kerugian besar. Orang Melayu, bila mana undi Melayu dah lah pecah. Dulu ni kita cerita lah. Dulu kita ada Semangat 46, PAS, kita ada UMNO, kita ada contoh lah, kita ada 3 parti. Masa tu kita pecah pada 3. Tetapi secara tidak sedar, kita dipecahkan secara halus melalui calon-calon yang diletakkan di dalam Barisan Nasional. Calon-calon ni lah yang, itulah bukan dia nak tolong pun, dia tolong bangsa dia lah. Bukan dia tolong hang pun. Hang pun tak tolong bangsa dia. Kan? Hang pun tak tolong bangsa dia. Kan dia nak tolong bangsa hang. Hampa je dia gigih, dia percaya. Kan? Itulah yang berlaku kepada orang Melayu. Okay. So malam ni, so saya ingat saya pun dah selesai
bercerita. Terima kasih pada tuan-tuan. Malam ni saya memang panas sungguh. Alhamdulillah saya boleh kontrol. Bila apa kata lag tu saya tu sayau sungguh. Pasal saya pun duk cari makan kat TikTok juga. Itulah sistem yang mengikat kita. Nak berjuang untuk bangsa ke, nak fikir pasal makan minum. Yang itulah yang berlaku kepada kita semua lah dalam kehidupan ni. Nak pilih berjuang ataupun nak pilih makan nasi. Saya ingat kawan saya lah, dia ni seorang leftist. Dia kata prinsip ni tak boleh bagi hang makan nasi. Walaupun dia ni leftist, walaupun dia orang kiri, tapi dia kata prinsip tak boleh makan nasi, tak boleh bagi hang makan nasi. Bila boleh jumpa lagi bang, ada program tak dekat-dekat ni? InsyaAllah dekat-dekat ni tak ada lagi program. Dekat ni tak ada lagi. PJJ, Sejarah, USM. Okey. Boleh belajar. Kalau nak daftar USM, apa petik nama saya? Petik nama saya. Buku Kampung Baru dah habis. Ni soalan di TikTok. Buku tentang Kampung Baru habis dah. Okey, 32.3k malam ni pecah rekod. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak yang tolong tag sepanjang 1 jam saya live ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang beli buku. Saya pun tak tahu, saya tengok tadi ada ramai yang beli buku. Terima kasih banyak-banyak yang support saya malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang tolong tag dekat Facebook. Terima kasih tuan-tuan yang share live saya malam ni, yang mendengar luahan hati saya, kemarahan saya pada malam ni. Seandainya ada terkasar bahasa daripada saya minta maaf. Saya hanyalah orang, saya hanyalah manusia biasa. Saya seorang pengkaji sejarah. Saya memendam rasa yang begitu lama. Dan malam ni saya lepas. Tapi lepas tak habis lah. Saya lepas tak habis. Kalau ikut hati, ikut perangai orang Kedah ke hak ni, memang saya maki bebus. Memang saya maki bebus. Tapi itulah, saya sabar sungguh-sungguh. Okay, so siapa yang sekali lagi lah sebelum nak menutup ni, ni 2 buku ni buku Perang Kedah Siam. Ni apa jangan duk fikir saya promote apa 2 buku ni nanti habis apa duk tanya. Ni tumpang duk ada apa beli dekat. Ni saya diskaun ni RM75 harga saya RM90, RM75 siap push. Malam ni saya nak jual murah lah. Kat TikTok RM76, beza RM1 lah, kira halal lah no. Okay, so siapa nak boleh DM saya dekat Facebook, DM saya, jangan WhatsApp saya. DM tu sebab saya aktif dekat Facebook. Dekat TikTok ni dia mudah sikit, saya terus tekan shipment je, terus naik notification dekat TikTok. Okey. Dekat Facebook terus DM saya lah. Saya aktif dekat Facebook. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang pernah menonton, yang follow saya, yang baru follow saya, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf sekali lagi sekiranya saya terkasar bahasa. Sebenarnya saya banyak lagi saya nak cerita pada tuan-tuan, tapi saya pun dah tak larat dah. Ni saya nak kena piangkut barang pula, nak pindah. Kena buat kerja lah tumpah hari-hari cuti ni. So apa-apa pun tuan-tuan, kajilah sejarah. Tuan-tuan doa kat saya, saya minta tolong doakanlah kepada saya supaya saya dapat menyiapkan buku 13 Mei. Saya duk ram lama dah buku tu, saya peram lama dah. Dan saya nak luahkan segala isi hati saya dalam buku tu. Tapi saya minta tolonglah. Saya tak boleh berdiri seorang tanpa tuan-tuan. Saya tak boleh pergi jauh tanpa sokongan tuan-tuan. Saya tak boleh jadi seperti mana saya hari ini kalau tidak kerana bantuan, sokongan. Tuan-tuan tag dekat TikTok, tuan-tuan share dekat Facebook, dekat TikTok. Apa tuan-tuan buat dekat saya tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong saya selama hari ini. Okay. So, apa-apa pun, sekali lagi saya mohon maaf. Dan tuan-tuan, ingatlah, apa yang kita buat hari ini akan disoal pada masa kita nak mati. Apa yang tuan-tuan rasa pada malam ni, tuan-tuan ceritalah pada anak-anak tuan-tuan, supaya mereka sedar tentang keadaan yang berlaku. Kita dah lama ditipu dan sampai masanya kita kena sedar. Ya, insyaAllah buku baru tu siap lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.